Semua orang sebut pasal benda ni. Dalam TV pun sebut maki-maki SPR tentang perkara ini. Kenapa SPR lambat sangat nak umum keputusan? Bukan orang luar lah, bukan orang lain. Member-member saya, saudara mara saya, semua maki saya malam tu. Dia cakap, oi, orang nak tidur. Announce, orang nak tidur. Betul tak? Mungkin ada yang tengah tengok ni pun memang bersama-sama tu. Menunggu. Apalah lambat sangat SPR nak announce. Orang nak tahu keputusan, lepas tu orang nak tidur. Tak keluar-keluar, tak umum-umum keputusan. Apa hal? Kan? Betul tak? Memang inilah benda yang berlaku pada masa PRU 14 hari itu. Persoalan dia. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dengar dengan hati yang terbuka. Kalau boleh terima, terimalah. Kalau tak boleh terima, saya nak buat macam mana. Tapi ini adalah proses sebenar yang berlaku. Dan saya akan cerita satu per satu supaya semua orang faham. Baik. Sebelum ni kita ada cerita tentang proses pengundian dibuat di mana. Kemudian apabila setelah selesai proses pengundian akan ada proses pengiraan undi. Di mana proses pengiraan undi? Di tempat mengundi juga. Clear Kecuali of course lah undi awal, undi post itulah. Tapi yang 98%, 97% of the process pengundian, selesai saja proses pengundian, proses pengiraan undi akan dibuat di tempat yang sama, di saluran itu. Clear ya? Baik. Setelah selesai proses pengiraan undi, apa jadi? Kalau ada yang pernah dengar sebelum-sebelum, apa jadi? Semua tu peti undi dan yang paling penting keputusan selepas pengiraan undi dalam saluran itu yang ada pada borang 14 itu dibawa ke mana? Dibawa ke mana tu borang 14 tu? Dia akan dibawa ke pusat penjumlahan rasmi undi. Kalau tengok dalam skrin, ya, nampak tak dalam skrin tu yang tengah mengadap-mengadap. Yang kalau tengok yang belah kanan tu yang pakai kod tu, itu adalah RO ataupun ARO. Dan yang pakai vest kan, yang bawa tu, yang mengadap tu adalah KTM. Okay, dia akan bawa ni dengan peti undi, dengan borang-borang apa semua, dia akan bawa ke pusat penjumlahan rasmi undi ataupun yang kita sebut biasa PPRU. PPRU, pusat penjumlahan rasmi undi. Untuk apa? Untuk apa semua borang-borang 14 itu dibawa ke PPRU? Untuk pegawai pengurus menjumlahkan semua borang 14. Kan keputusan daripada setiap saluran. Kalau contohnya di bahagian pilihan raya itu ada 80 saluran, contoh. Jadi RO ni tadi, dia akan kutip semua 80 keping borang 14. Plus kalau ada undi awal, satu borang 14 undi awal. Dan kalau ada undi pos, plus satu lagi borang 15 pada undi pos. So dia akan jumlahkan semua ni lah. 80 borang 14 undi biasa, plus satu undi pos borang 15, satu. Dan borang 14 undi awal. So ada 82 borang tu akan dijumlahkan. Sebab tu nama dia pusat penjumlahan rasmi undi. Jadi bila RO jumlahkan semua ni, dia dah dapat apa semua, dia akan generate satu borang, dia dipanggil borang 16. Okey, itu proses dia. Kan? Dia kumpul, dia jumlahkan, kemudian dia akan tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Okey, selepas RO tahu, dia akan buat pengumuman. Betul tak? So bila dia buat pengumuman, kita tahulah di situ siapa yang menang, siapa yang kalah di bahagian pilihan raya itu. So nanti di pihak SPR pula kita akan jumlahkan ni. Okey, di bahagian pilihan raya A siapa yang menang, B DUN parlimen siapa yang menang, DUN siapa yang menang, jumlah ni. Barulah kita dapat keputusan satu negeri. Faham tak? Itu proses yang berlaku. Saya fahamlah proses, tapi kenapa lambat? Isu dia sekarang ni lambat. Okey, kalau tengok dalam skrin, proses saya sebut tadi tu kan, pusat mengundi, PPRU, lepas tu dia akan bagi tahu kepada SPR. So SPR akan dapat overall ni. Kalau di negeri, SPR negeri akan dapat negeri. Kalau katalah contohnya di Selangor, di Pahang. Jadi pengarah negeri Selangor, pengarah negeri Pahang, dia akan dapatlah keputusan-keputusan tadi daripada semua pegawai-pegawai pengurus dia. So baru dia boleh dapat keseluruhan satu negeri. Baik, kalau macam saya, macam kami di Ibu Pejabat, apa yang kami dapat pula? Kami kena tunggu pula pemakluman daripada semua negeri.
Negeri A dapat berapa, siapa yang menang, siapa yang kalah. Negeri B, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dapat keseluruhan tu. Baik, tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, semasa PRU 14, bukan katalah pada peringkat RO. Di peringkat KTM tu sebenarnya dah ada masalah. Apa masalah yang berlaku? Proses pengiraan undi lambat selesai. Kenapa lambat? Takkan KTM tak reti nak kira? Kan senang nak kira. Baik. Proses yang berlaku apabila terdapat gangguan daripada ejen-ejen mengira undi yang ada kat dalam tu. Kemudian okeylah, dah selesai proses kira lah. Dah siap recount dah. Dah habis pukul 10 malam ni baru habis kira ni. Sebab ada recount lah, satu persatu ulang dan sebagainya. Nak keluar pusat mengundi, ada kes juga tak boleh keluar pusat mengundi. Sebab apa? Dihalang oleh penyokong. Penyokong, dia tutup pintu pagar, dia rantai, dia kunci. Ada yang berlaku. Dah keluar ni, dah dapat keluar, dah selesai kira, dah dapat keluar daripada pusat, bergeraklah ke pusat penyembelihan rasmi undi. Tak boleh masuk pula pusat penyembelihan rasmi undi tu, PPRU tu. Dia halang pula oleh penyokong-penyokong calon. Ada yang berlaku begitu. Jadi faktor-faktor ini akan melambatkan proses. Bila RO tak dapat keputusan, RO tak dapat nak jumlahkan, jadi kami di SPR negeri atau di SPR ibu pejabat memang tak dapat. Baik, kalau katalah semua tu selesai, kan, tak ada masalah. PRU 14 hari itu, mana parti yang mendapat majoriti mudah? Ada tak yang dapat simple majority? Ada? Simple majority. Untuk menjadi kerajaan ni, kan, untuk jadi kerajaan kena ada 51%. Pada waktu itu, PRU 14 tidak ada. Kenapa tak ada? Cuba kira. Cuba SPR kira. Malam tu, pagi tu, ramai je. Tengok dalam social media, tengok dalam TV. Kenapa SPR tak reti kira ke? Kalau PKR campur dengan warisan, campur dengan DAP di Sarawak, kan cukup tu. Simple majority. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan nak kena faham ya. Kita SPR, kita kira based on apa yang dipertandingkan. Pada waktu itu, PH menggunakan PKR punya logo. Okey, pada waktu itu PH. PH itu pun pada waktu itu tidak berdaftar. Okey, sebagai satu gabungan. Jadi dia cakap, okey baik, kita bertanding PRU 14 menggunakan logo PKR. Jadi semua yang di bawah kerjasama PH itu menggunakan logo PKR. So bila menggunakan logo PKR, walaupun pada waktu itu semua orang tahu, katalah contohnya warisan duduk di bawah PH, DAP duduk di bawah PH, tapi DAP di Sarawak dia menggunakan logo DAP. Jadi kalau kita campur semua tu dapat simple majority. Tapi kami tak boleh nak campur begitu. Sebab kami ikut apa yang dipertandingkan, ikut logo yang digunakan pada waktu itu. Nak kena faham tu dulu. Jadi apa yang SPR buat pada waktu itu adalah kita announce based on keputusan yang kita dapat pada malam itu. Kami tak boleh nak announce PH telah membentuk kerajaan, BN telah, tak boleh pada waktu itu. Sebab dia tidak ada majority. Okey? Baik. Okey. Ada soalan. Soalan ni menarik. Kenapa PRU 13 dulu tak ada isu lambat umum, tapi PRU 14 sampai 4 pagi? Begini soalan. Saya ada satu benda nak tunjuk dekat skrin. Saya nak tunjuk kat skrin Tunggu. Tunjuk kat skrin sekarang. Kita tengok. Ngamlah dengan soalan ni. Nampak soalan ni? Terbalik betul tak? Soalan ni. Tengok tak tu? Itu saya ambil screenshot daripada Malaysia Kini masa PRU 13. Nampak tak? Cuba baca. PRU 13 hari tu, ni bukan PRU 14 PRU 13. Baca tu. Kalau nak cari boleh Google je keputusan penuh PRU ke-13. Cuba tengok. Dia tulis waktu itu pukul berapa? 3:58 pagi. Keputusan muktamad, keputusan penuh. Waktu itu kita announce BN 133 Pakatan 89. Nampak tak pukul berapa yang kita tulis? Okeylah, sorry. PRU 14 dia lewat sikit lah. Lewat 2 minit mungkin.
Tapi kenapa kecoh sangat pada waktu tu? PRU13 kenapa tak kecoh? Sebab pada waktu PRU14, orang tengah sentimen pada waktu itu adalah sentimen apa? Sentimen sangat-sangat besar, iaitu kemungkinan berlakunya pertukaran kerajaan setelah 60 tahun. Jadi orang pressure ni, dia masuk pressure. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua, cubalah tengok PRU14. Bila sebenarnya keputusan penuh? Akhir sekali SPR announce, tengoklah jam, tengoklah screenshot tu, 3.58 pagi. Apa beza? Bezalah mungkin 2-3 minit. Tapi tak kecoh pun pada waktu tu. Ya, orang akan tunggu, tapi tidak seperti PRU14. Tapi kenapa? Sentimen itulah yang dia buat. Semua orang balun SPR dah. Kami redha, kami kena terima. Tapi ini adalah yang berlaku. Tengok tak video-video viral yang ada disebarkan dalam sosial media? Itu adalah punca-punca mengapa boleh berlakunya kelewatan. Kalau bandingkan PRU13, PRU14, boleh tengok. Saya dah bandingkan pun. Saya dah tunjuk dah bukti dia. Boleh Google kalau tak percaya, boleh Google. Tapi itu yang berlaku. Kenapa? Inilah. Bila sentimen itu datang, semua orang share, semua orang maki, dia akan ikutlah, dia akan bawa sentimen tu. Dan mangsa SPR. Okey, kenapa ada page yang dapat keputusan awal? Okey. Page-page ni kan adalah yang independent page, adalah contohnya page-page yang di-create khusus untuk bagi tahu keputusan. Apa yang ditulis kat situ? Dia tulis kat situ adalah keputusan tidak rasmi. Betul tak? Dia tak sebut keputusan rasmi kat situ. Dia sebut, even TV station pun dia akan sebut keputusan tidak rasmi, keputusan tidak rasmi. Macam mana dia boleh tahu keputusan tak rasmi itu cepat? Macam mana? Takkan SPR 26 macam mana kau boleh tahu? Macam mana? Sebab apa? Ingat tak? Di saluran selepas proses pengiraan undi, ejen mengira undi bagi wakil-wakil setiap calon tu dia dapat apa? Dia dapat salinan borang 14. Dia dapat salinan borang 14 tu. Betul tak? Jadi itulah sebabnya diorang boleh tahu awal. Tapi kena ingat ya, kenapa diorang dapat je diorang boleh announce je, beritahu okey dia dah menang, dia dah diorang campur sendiri. Diorang buat sendiri, diorang boleh buat sendiri, campur diorang boleh announce. Diorang tak bind tau. Maknanya kalau berlaku kesilapan, kami hanya announce keputusan tak rasmi, mungkin boleh berubah, betul tak? Jadi SPR ni kita nak announce keputusan yang official, yang rasmi, kita terpaksa jumlahkan balik, kira betul-betul, bukan sekali kira, banyak kali kira, ramai orang yang kira, nak make sure betul. Pernah dengar kan? Salah kira, silap announce, itu semua dah berlaku. Sebab ialah human error, kita tak nafikan benda tu. Sebab itulah bila kita nak announce keputusan yang rasmi, dia memakan masa. Kita risau kan, bukan RO nak announce tu pun risau sebenarnya. So dia tengok betul-betul, kira betul-betul, okey, dah confirm, dia akan bagi tengok SPR. Dia akan hantar juga pada SPR untuk semak balik tau, sebelum RO nak announce. Sebab RO pun takut salah. So bila kita terima, kita akan bantu RO semak balik, okey tuan dah settle, tuan boleh announce. Faham tak? Itu keadaan dia, proses yang berlaku. So that's why bila mereka announce keputusan tidak rasmi, tak ada masalah sebenarnya. Senang. Sebab dia tak bind lah. Dia tak risau pun. Sebab dia keputusan tak rasmi. So bila SPR nak buat keputusan yang rasmi, kita kena lebih berhati-hati lah. Berhati-hati. Okey. Kenapa SPR tak halang bila ada calon-calon yang menang lompat parti? Ini topik lain dah ni. Baik. Kami tak boleh halang sebab tidak ada undang-undang. Faham tak? Kami buat SPR jalankan kerja kita based on akta, based on peraturan, based on federal constitution. So kalau tak ada tulis di mana-mana, kami tak ada kuasa, tak ada power, tak boleh buat apa-apa pun tentang isu ini. Habis buatlah undang-undang. Baik, buat undang-undang. Saudara-saudari tuan-tuan perempuan ataupun yang bertanya soalan ini boleh maklumkanlah kepada YB kawasan masing-masing dan sebagainya. Bawalah ke parlimen supaya boleh dibahas, boleh dibuat undang-undang baru, boleh dipinda dan sebagainya. Jadi, kalau ada dan kami boleh enforce, tak ada masalah pun. Okay. As for now, tak boleh lah sebab tak ada ground pun untuk kami buat. Okey. MP kalau nak jadi calon kena ada tapisan, some sort of test sebab pembuat undang kena ada mekanisme awal tanding, quality. As for now tak ada lah. Apa yang ada dalam federal constitution nak buat boleh ya, nak masukkan, nak tambah kriteria apa semua syarat-syarat boleh. Tapi dia kena pindah federal constitution lah.
So, two-third, of course, federal constitusi bukan perkara yang senang. Dan kita kena tengok overall, kalau ada usaha untuk dia buat, ada ahli-ahli parlimen yang menyokong, yang mencadangkan di parlimen dan sebagainya, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kami di SPR, kami ikut apa yang ada dalam federal constitusi, apa yang ada dalam akta, apa yang ada dalam peraturan. Right? So, itu je lah. Nak kita tahu minggu ni kenapa lambat? Kenapa lambat? Soalan dia, kenapa lambat? Sebab kita kena ikut proses tu. Okay. Dan prosedur peraturan kita kena ikut, dan ada halangan-halangan luar, itu yang menyebabkan lambat lah. Tapi average lah, average. Compare lah PRU 14, PRU 13, lebih kurang sama je. Cumanya kita lah, kita ni yang sentimen pada waktu itu kan. Boleh tengok balik screenshot yang saya bagi tadi, boleh Google pun boleh cari. Alright. Terima kasih sebab terus menyokong Akademi Pilihan Raya. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 10.30 pagi dan hari ini hari Jumaat jam 3.30 petang. Teruskan menyokong Akademi Pilihan Raya. Tengoklah live-live kami kerana ini yang anda perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi.